أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Perlu diketahui situ kok. Terang. Jadi kita muka surat 126. Hak yang lamba ni muka surat 126 lah. Perlu diketahui bahawa tasyahud akhir. Situ kan. Terang. Hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, hukumnya adalah sunat. Sementara tasyahud pertama hukumnya sunat menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak, maka menurut Imam Syafi'i salatnya sah, namun harus digantikan dengan sujud sahwi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara ataupun perbuatan sembahyang yang kita buat dalam sembahyang adalah tasyahud. Yang mana tasyahud, ada tasyahud yang pertama dan ada tasyahud yang kedua bagi sembahyang yang 3 rakaat dan sembahyang 4 rakaat. Manakala sembahyang 2 rakaat ada satu tasyahud sahaja. Okey, kita cerita menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dulu, baru kita pergi kepada pandangan mazhab-mazhab yang lain. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tasyahud yang pertama hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Maksudnya hukum dia adalah sunat bukan wajib. Maksudnya kalau seorang tu meninggal tasyahud yang pertama, sama ada dengan sengaja ataupun secara terlupa, sembahyang dia sah. Sengaja dia tinggal tasyahud yang pertama, gaduh nak pergi mana tahu, gaduh sangat. Jadi pakai tasyahud yang pertama dah buat sembahyang dia sah. Cuma sembahyang dia cacat, sembahyang dia menyalahi sunnah, tapi hukum tetap sah. Okey. Manakala tasyahud akhir hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun sembahyang. Orang yang tinggal tasyahud akhir sama ada dengan sengaja ataupun terlupa, sembahyang dia tidak sah. Sembahyang dia tidak sah. Kena sembahyang mula. Melainkan kalau dia terlupa, lepas daripada bagi salam baru dia teringat, di antara bagi salam dengan teringat saat itu dalam tempoh masa yang singkat, bukan lama. Bukan habis nasi 3 pinggang dah baru ingat. Itu tak jadi dah. Lepas daripada bagi salam, aku dah ingat nak baca tasyahud saat ni. Aku dah ingat. Okey, masuk semula dalam sembahyang, baca mula tasyahud, lepas tu bagi salam semula. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi kabur lagu mana perlu diketahui bahawa tasyahud akhir hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan kebanyakan para ulama. Majoriti ulama mengatakan hukum ini adalah wajib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukumnya sunat. Okey, mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tasyahud akhir hukum dia adalah sunat. Tetapi sebenarnya pandangan mu'tamad, pandangan yang kuat di sisi Imam Abu Hanifah, tasyahud akhir bukanlah sunat, bukan wajib. Imam Nawawi sebut di sini ini bukan pandangan hak yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Dia sebenarnya dalam mazhab Hanafi sebenarnya ada perselisihan. Tasyahud akhir sunat ke wajib? Imam Abu Hanifah kata wajib, bukan sunat. Jadi Imam Nawawi sebut kata sunat ni bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Okey, baik. Sementara tasyahud pertama hukumnya sunat menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia sebenarnya Imam Abu Hanifah berpandangan bahawasanya tasyahud yang pertama juga hukum dia adalah wajib. Imam Abu Hanifah. Tapi tak apalah, ni pandangan yang kedua bagi Imam Abu Hanifah. Itu mengikut pandangan majoriti ulama lah. Sedangkan menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Imam Ahmad kata tasyahud awal pun wajib juga. Imam Ahmad bin Hanbal dia berpandangan bahawasanya tasyahud awal juga hukum dia adalah wajib. Okey, apabila atas pandangan majoriti ulama ataupun atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila ditinggalkan tasyahud awal baik dengan sengaja mahupun tidak tanpa disengajakan, maka menurut Imam Syafi'i solatnya sah. Namun harus digantikan harus di sini dengan makna sunat. Bukan harus ni maksudnya kalau dak buat apa boleh dipilihan, bukan. Harus di sini dengan makna sunat. Cuma mungkin hamba tak tahu, mungkin sebab kita tengok terjemahan dia ada bahasa Indonesia kan. Dia kitab-kitab banyak terjemahan daripada Indonesia. Sebelum daripada ustaz-ustaz di Malaysia cuba terjemahkan kitab tersebut. Cara yang paling mudah dalam menterjemahkan buku adalah dengan ambil dah yang orang terjemah, kita terjemah semula, lepas tu kita baiki mana ayat yang kita rasa silap. Dan dia terjemah ni dia ada beberapa ayat yang diguna dalam bahasa Indonesia dia kekal. Baik. Jadi katanya maka namun sunat digantikan dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Okay, habis. Katanya ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lafaz tasyahud, lafaz tahiyat, kita kata lafaz tahiyat lah. Hak yang kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dia bukan satu tu je. Dia ada 3 hadis yang sahih yang menceritakan tentang tasyahud Rasulullah, yang mana ada sedikit perbezaan daripada sudut lafaz. Jadi orang tu nak baca hak mana-mana tak ada masalah, boleh berlaku. Dan comel dia baca hak ni, kadang-kadang baca hak ni, kadang-kadang baca hak ni, sebab ketiga-tiga sabit dengan hadis yang sahih. Tapi masalah nak mengapa itulah. Masalah nak mengapa. Dia jadi lemah situ. Lemah dulu lagi kalau panjang-panjang kau. Jadi bab akhirat ni cepat lemah. Kalau bab dunia ni payah nak lemah. Tu jadi gitu. Jadi bab akhirat lemah dulu lagi nak mengapa. Padahal sikit je. Kalau bab dunia daripada pagi sampai ke petang nak patah pinggang pun tak ada masalah. Kalau main futsal daripada pagi sampai ke petang pun tak ada masalah. Lah ni pakat duk naik bukit belaka. Tua muda pakat naik bukit. Bukan salah naik bukit. Kita kata bukan salah. Kita bukan nak salah hiking tu, bukan salah pun, boleh je, tak ada masalah. Tapi nak ayat bersungguh tu dalam hal dunia, tapi kalau hal akhirat sikit je lemah mangat lalu dah. Terjadi masalah situ je yang masalahnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok. Ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana riwayat dia? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Tak ada perkataan al-mubarakat, tak ada. Kita kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita ada at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Okey, ni 4 kalimah ni. Kita kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Hak ni ada tahiyat, selawat, tayyibat. Mubarakat tak ada. Ni dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. Lagu mana? At-tahiyatu lillah. Lepas tu was-salawat wat-tayyibat. Awak bagi lillah dulu. Lepas tu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia boleh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab ada riwayat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni riwayat Abdullah bin Mas'ud. Artinya segala at-tahiyatulillah, segala salam. Jadi sebenarnya ulama berbincang, berbincang panjang lebar lah berkenaan dengan at-tahiyatulillah. Kita kata tahiyat tu makna benda sebenarnya. Ulama bincanglah tahiyat tu makna dia. Sebahagian daripada ulama kata tahiyat dengan makna salam. Ketika kita kata at-tahiyatu lillah dengan makna segala salam adalah milik bagi Allah, segala kesejahteraan adalah milik bagi Allah. Sebab dalam Quran ada ayat Allah Taala katakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diucapkan tahiyah, wa idza hayyitum, diucapkan tahiyah kepada kamu bi tahiyyatin, dengan satu tahiyah, fahayyu, maka mu kena balaskan tahiyah tersebut bi ahsana minha, dengan hak yang lebih elok, aw rudduha, ataupun hak yang seumpama. Tahiyah di sini dengan mana salam. Wa idza hayyitum, apabila diucap salam kepada kamu bi tahiyyatin, dengan satu ucapan salam. Orang kata assalamualaikum, tu makna tahiyah. Sebahagian ulama kata at-tahiyat dengan makna salam. Sebahagian ulama kata at-tahiyat ni adalah penghormatan yang ungkapan ataupun penghormatan yang dimuliakan raja dengan penghormatan tersebut. Maka segala penghormatan, segala ucapan yang menunjuk di atas memberi penghormatan kepada raja-raja, sebenarnya ia adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala adalah raja kepada segala raja. Baik. Segala salam ibadah di as-salawat, makna dia as-salawat. As-salawat ada sebahagian ulama kata salawat makna sembahyang. Sembahyang, selawat kan? Salawat dia salah satu, salawat banyak. Jadi segala sembahyang, segala ibadat sembahyang. Ada sebahagian ulama kata as-salawat maksudnya rahmah. Dan at-tayyibat ni ada makna dia, tak makna kebaikan. Okey, kita tengok hak yang diriwayat gitulah. Sebenarnya ada perbincangan lagi lah di kalangan ulama apa makna at-tayyibat. Segala benda yang baik, segala amalan-amalan yang baik, segala amal yang baik, yakni amal yang ada keikhlasan di dalamnya, semuanya adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kesejahteraan, tu makna assalamu alayka, kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah ke atas engkau wahai Nabi. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Kesejahteraan kata kita kata assalamu alayna, kita berdoa untuk kita sendiri. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas segala hamba Allah Taala yang soleh. Lepas tu aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Baik, ini dipanggil tasyahud riwayat Abdullah bin Mas'ud, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Boleh kita baca. Baik. Nanti kita akan cerita, kita baca dulu 3 hadis dan kita akan buat kesimpulan lepas daripada ni. Sebahagian daripada, maksudnya ada juga orang yang belajar berkenaan dengan tasyahud, dia akan bagi persoalan dah Rasulullah baca gua ni. Rasulullah baca gua ni sebab dalam ni ada dia assalamu alayka ayyuhan nabi, kesejahteraan ke atas engkau wahai nabi. Dan Rasul kata gitu juga ke? Nanti kita akan bincang pada benda ni. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adakah Rasul macam gitu juga ke? Kan kita kena ikut Rasulullah kan? Rasul baca pun. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni. Kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi yang kita baca tu riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Abbas.
Hak yang masyhur tempat kita baca. Hak masyhur kita baca bukan semua kita baca ni belaka. Nak yang hak masyhur yang kita baca adalah riwayat Abdullah bin Abbas. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi ada 4 at-tahiyat. Hak tadi ada at-tahiyat. Al-mubarakat. Hak ni ada al-mubarakat. Hak tadi tak ada al-mubarakat. As-salawat ada, at-tayyibat ada. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi. Kita assalamu alaina ni assalamu alaihi. Assalamu alaihi wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya segala salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan dan rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Okey, kita tengok riwayat yang ketiga. Riwayat yang ketiga adalah riwayat Abu Musa al-Asy'ari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok riwayat Abu Musa kan ni. At-tahiyatut tayyibatus salawatu lillah. Dia at-tahiyatut tayyibatus salawatu lillah. Susunan dia berbeza dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kalimah sama. Tapi riwayat Abdullah bin Abbas ada penambahan al-mubarakat. Riwayat Abu Musa al-Asy'ari dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada penambahan al-mubarakat. Perhati molek kita khabar tadi kan. Kita ada at-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat. Pak ni lillah. Jadi riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada al-mubarakat. 3 ni ada. Begitu juga riwayat Abu Musa al-Asy'ari ada 3 je. Mubarakat tak ada. Tapi perbezaan di antara riwayat Abu Musa al-Asy'ari dengan Abdullah bin Mas'ud adalah penyusunan sahaja. Tengok penyusunan riwayat Abdullah bin Mas'ud at-tahiyatu lillah. Ini at-tahiyat. Okey, sama. Lepas tu at-tayyibat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud as-salawat dulu baru at-tayyibat. Penyusunan je. Sebab kata ulama dah apa nak susun mana-mana pun tak ada masalah. Nak kata hak mana-mana pun tidak menjadi masalah. Nak tak mana depan, nak tak belakang, yang penting sebut perkataan tersebut. Baik. At-tahiyatul tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa assalamu alaihi ya? Kamu kena tengok dalam kitab asal. Takut silap ke ada. Semua al-alaihi baki. Apa nak tengok semula. Baik. Alaina. Dia kalau semua alaina yang betul. Lepas tu alaina juga. Hamba ada alaihi. Assalamu alaihi, assalamu alaihi. 3. Mula-mula alaina. Lepas tu memang rasa tak betul lah. Cuma dah mana kata alaihi, kita nak kata tak betul, kita berbuat ingat. Tu muka kita lain tu. Semua assalamu alaina. Lepas tu sebenarnya betul. Assalamu alaina. Okey. 3. Kami saat ni Imam Nawawi riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Kami yakni Imam Nawawi riwayat dalam Sunan Al-Baihaqi. Imam Baihaqi seorang ulama hadis yang besar, yang terkenal, yang mana dia sebelum daripada Imam Nawawi. Dia ada buat satu kitab. Nama kitab dia adalah nama kitab Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra karangan Imam Baihaqi. Yang mana dalam kitab tersebut Imam Baihaqi menyebut beberapa hadis yang berkait dengan tasyahud. Antaranya hadis ni kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Sanad tu sanad comel daripada Al-Qasim. Dia berkata
Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarku. Dia berkata lagu mana? Aisyah kata lagu mana? Ini bacaan tasyahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata kepada dia, ini bacaan tasyahud Rasulullah. At-tahiyyatul thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Jadi kalau orang tanya, Rasulullah baca tasyahud kan? Kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Kesejahteraan ke atas engkau wahai nabi. Dan Rasul baca mana? Adakah Rasul baca assalamu alayya, kesejahteraan ke atasku, ataupun Rasul baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, ataupun Rasul baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah. Dah Rasul baca macam kita baca. Dalilnya di hadis ni. Aisyah ketika diajar kepada dia kabur kepada Al-Qasim, ini adalah tasyahud Rasulullah. Lagu mana Rasul baca? At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Katanya dalam hadis ini terdapat nilai positif, iaitu bahawa tasyahud baginda sama lafaznya dengan tasyahud kita. Kata Imam Nawawi, tengok dalam hadis ni jelas. Kita nampak suatu jelas, tasyahud baginda sama lafaznya dengan tasyahud kita. Sebagaimana yang kita baca, gitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Assalamu alayka ayyuhan nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak yang kita baca gitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Katanya lagi, kami yakni Imam Nawawi riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Ada seorang ulama besar, dia adalah guru kepada Imam Syafi'i. Nama dia adalah Malik bin Anas. Dia buat kitab hadis yang dikenali sebagai kitab Muwatta. Kitab Muwatta ni adalah satu kitab yang cukup hebat. Suatu ketika dahulu, ulama-ulama daripada semerata dunia mari jumpa dengan Imam Malik untuk dengar kitab tersebut daripada Imam Malik. Dan Imam Malik, dia ni penduduk Madinah, tapi dia bukan berasal daripada Madinah. Dia keluarga dia asal daripada Yaman. Dia penduduk Madinah. Dia duduk di Madinah. Yang mana dia karang kitab Muwatta, dia mengajar. Ramai orang pakat mari belajar dengan dia. Yang mana kitab Muwatta di antara kitab rujukan dalam bab hadis suatu ketika dahulu. Kitab Muwatta ni oleh kerana ramai sangat anak murid kepada Imam Malik, ramai anak murid Imam Malik, jadi banyak riwayat kitab Muwatta. Hak yang riwayat daripada Imam Malik. Orang ni mari belajar dengan Imam Malik, dia pun tulis. Dia pun riwayat daripada Imam Malik kitab Muwatta. Orang ni mari dia tulis, dia riwayat daripada Imam Malik kitab Muwatta. Dan Imam Malik dia mengajar kali pertama, kadang-kadang dia buat pertukaran susunan. Hak ni tak dulu, hak ni dia tak kurang, mungkin hak ni dia tambah sikit, hak ni dia kurang sikit hadis. Baik. Jadi kitab Muwatta dia banyak riwayat. Ada riwayat hak yang hadis dia lebih daripada riwayat yang lain, hadis dia kurang. Okey. Sebanyak-banyak riwayat Imam kitab Muwatta, riwayat yang paling masyhur adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Seorang ulama hadis, nama dia Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dia anak murid kepada Imam Malik. Biasanya kalau orang belajar kitab Muwatta sekarang ni, biasanya dia akan guna kitab Muwatta riwayat. Kitab Muwatta tu karangan Imam Malik. Anak murid Imam Malik yang riwayat kitab Muwatta ramai. Dan ada perbezaan, hak ni kata gini, hak ni kata gini, sedikit perbezaan. Dan ada penambahan hadis, ada pengurangan hadis. Sebab Imam Malik mengajar kitab Muwatta dah tahu berapa kali. Baik. Jadi riwayat yang paling masyhur adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi. Seorang ulama hadis daripada negara Andalusia. Dan
Riwayat yang kedua yang paling masyhur adalah riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid kepada Imam Malik. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga anak murid kepada Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i ni dia sempat belajar pula dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebab Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak sempat berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Ini cerita sedikit tentang kitab hadis. Baik. Kami riwayatkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, dan begitu juga dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari bahawa dia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berdiri di atas mimbar sedang mengajar tata cara tasyahud kepada khalayak. Beliau katakan, ucapkanlah oleh kamu. Sayyidina Umar atas mimbar dia ajar. Dia ajar tasyahud kepada rakyat dia. Dia ajar tasyahud kepada rakyat dia. Allah. Siapa Sayyidina Umar? Sahabat Rasulullah, orang yang dijamin syurga. Ketika di atas mimbar, ketika sedang berkhutbah, zaman tu zaman dia zaman yang penuh dengan jihad. Zaman dia penuh dengan jihad. Di zaman Sayyidina Umar habis negara-negara boleh kepada Islam. Zaman Sayyidina Umar adalah zaman yang cukup hebat. Zaman yang Islam kemuncak. Berjihad di situ, perang di situ, perang di sini. Tetapi dalam masa yang sama, rukun Islam yang menjadi asas kepada agama Islam tidak diabaikan oleh Sayyidina Umar. Di atas mimbar dan lagi diajar kepada rakyat dia tentang tasyahud. Ni tu maksud dia. Baik. Katanya dia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berdiri di atas mimbar sedang mengajar tata cara tasyahud kepada khalayak. Beliau berkatakan, ucapkanlah oleh kamu at-tahiyyatu lillah. Okey, sama sebelum ni. Az-zakiyatu lillah. Ni tak ada. Sebelum ni tak ada. Ni sebelum ni tak ada. Kita nak baca boleh tak? Boleh. Tambah az-zakiyat. At-tayyibatus salawatu lillah. Itu ada sebelum daripada ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, cuma bezanya ada penambahan az-zakiyat. Kami riwayatkan juga dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih daripada Aisyah bahawa dalam tasyahud dia membaca, ni tasyahud Aisyah, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Ada penambahan zakiyat sama dengan tasyahud Sayyidina Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu baru assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sesunang je beza. Lafaz lebih kurang. Cuma az-zakiyat makna benda az-zakiyat. Az-zakiyat makna segala perkara yang subur, perkara yang tumbuh. Kan zakat ni bersih, zakat ni menyuburkan harta. Az-zakiyat perkara yang subur, perkara yang menumbuhkan. Baik. Hal itu adalah milik bagi Allah. Seterusnya kata pada riwayat lain dalam kitab-kitab tersebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sama je kan? Sama je. Okey, terjemahan kita dah baca dah sebab sama je. Kami riwayatkan juga di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Sunan Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya dengan sanad yang sahih daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Daripada Imam Malik, daripada Imam Nafi', daripada Ibnu Umar. Allah, sanad ni sanad yang sahih sungguh. Sanad ni panggil sanad pertalian emas. Imam Malik ambil daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' ambil daripada Abdullah bin Umar. Imam Nafi' ni siapa? Nafi' ni adalah bekas hamba abdi Abdullah bin Umar, seorang ulama besar. Jadi memang sanad ni sanad yang memang hebatlah, sanad ni memang sanad yang sahih.
Bahawa dalam tasyahud dia membaca bismillah. Abdullah bin Umar dia tambah bismillah. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah. Assalamu ala nabiyyi, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Syahidtu. Kita baca asyhadu, dia syahidtu, makna sama je. Asyhadu, aku bersaksi. Syahidtu, telah bersaksi oleh aku, sama je. La ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya semua riwayat tersebut merupakan jenis-jenis bacaan tasyahud. Al-Baihaqi mengatakan yang ada daripada Rasulullah adalah 3 hadis. Yang sahih daripada Rasulullah 3 hadis tadi. Yang pertama hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang keduanya adalah hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang ketiganya hadis yang diriwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hak ni hak yang sahih daripada Rasulullah. Hak lain saat itu bukan daripada Rasulullah tapi daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak baca hak mana-mana boleh. Nak baca hak mana-mana boleh. Nak baca hak mana-mana pun. Baik. Katanya yang ada daripada Rasul adalah 3 hadis. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Abbas dan hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini adalah perkataan Al-Baihaqi. Ini hak yang ucapan ataupun perkataan Imam Baihaqi. Ulama lain mengatakan ketiga-tiga hadis ini sahih dan yang paling sahih adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Hak paling sahih. Ini tiga-tiga sahih belaka. Hak paling sahih adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kerana dia? Kerana riwayat Abdullah bin Mas'ud dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu martabat dia tinggi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami bahawa boleh mengucap lafaz tasyahud dengan semua zikir yang telah disebutkan. Mana-mana tak ada masalah. Demikianlah ditegaskan oleh imam kami, iaitu Imam Asy-Syafi'i dan para ulama lain. Bacaan tasyahud yang terbaik menurut Imam Syafi'i adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Imam Syafi'i kata yang comel Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas. Disebabkan di sana ada terdapat tambahan lafaz al-mubarakatuh. Okey, gini. Tengok kita ada 3. Riwayat Abdullah bin Mas'ud tidak ada perkataan al-mubarakat. Riwayat Abu Musa Al-Asy'ari tidak ada perkataan al-mubarakat. Riwayat Abdullah bin Abbas ada perkataan al-mubarakat. At-tahiyat ada belaka 3 riwayat. As-salawat ada belaka 3 riwayat. At-tayyibat ada belaka 3 riwayat. Al-mubarakat hanya ada pada riwayat Abdullah bin Abbas. Okey, nampak kan? Jadi sebaik-baiknya hak yang ada saat itu kita baca sebab sahih. Sebaik-baiknya kita tambah tu. Sebab tu Imam Syafi'i kata hak yang paling comelnya ambil tasyahud Abdullah bin Abbas. Baik, tapi kalau kita nak baca tasyahud Abdullah bin Mas'ud, tasyahud Abu Musa Al-Asy'ari, ataupun tasyahud Sayyidina Umar, ataupun tasyahud Abdullah bin Umar, ataupun tasyahud Aisyah, boleh belaka hak mana-mana pun. Baik. Kita belajar je. Rasanya tak tahu ada ke tak hak yang baca hak yang tasyahud lain daripada hak yang kita duk baca semua. Waktu je lah kita bacanya. Waktu je at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Waktu je lah. Katanya Imam Syafi'i dan para ulama lain rahimahumullah menyatakan kerana lafaz tasyahud yang diperintahkan bersifat dia panggil relatif. Makna dia hangpa tak tahu makna dia. Tak tahu makna dia. Penghubung. Maka lafaz daripada para perawi berbeza. Wallahu a'lam. Ini nak cerita gini. Ulama kabur lagu mana? Lafaz tasyahud yang diperintahkan kepada kita, kalau kita tengok lafaz dia
penyusunan dia berbeza. Ada penyusunan gini, ada penyusunan gini. Tapi walaupun penyusunan berbeza, tapi ada lafaz yang sama. At-tahiyat semua ada. At-tayyibat semua ada. As-salawat semua ada. Manakala al-mubarakat ada hak yang ada hak yang tidak ada. Okey, wallahu a'lam. Lafaz yang dipilih dianjurkan daripada ketiga adalah pertama daripada ketiga pertama di atas yang dibaca secara sempurna. Apabila hanya dibaca sebahagian, apakah boleh? Penjelasan seperti berikut. Okey, lafaz yang dipilih dianjurkan daripada ketiga pertama di atas yang dibaca secara sempurna. Ketiga pertama di atas tu. Dia kata lafaz yang dipilih dianjurkan adalah daripada ketiga pertama di atas. Ketiga pertama, yang pertamanya riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Abbas, lepas tu riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Sebab hak yang lain adalah tasyahud Abdullah Sayyidina Umar, tasyahud Aisyah, tasyahud Abdullah bin Umar. Jadi hak yang terpilih hak yang tiga pertama. Ini ayat gitu je. Yang dibaca secara sempurna. Okey, baca lengkap gitulah, lengkap gitu. Apabila hanya dibaca sebahagian, apakah boleh? Kalau kita tak mau baca belaka, nak baca sebahagian boleh ke tak? Penjelasannya seperti berikut. Lafaz al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat dan az-zakiyat hukumnya sunat dan bukan merupakan syarat sahnya tasyahud. Apabila lafaz-lafaz ini dihapus secara kesemua atau hanya membaca at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, maka hukumnya boleh. Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini dalam mazhab kami. Sedangkan lafaz at-tayyibatu lillah, assalamu alayka, hukumnya wajib, tidak boleh dihapus sedikit pun, kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tiga pendapat dalam kalangan para sahabat kami. Pertama dan yang paling benar adalah tidak boleh dihapus kerana inilah petunjuk daripada dalil dan kerana hadis-hadis yang ada semuanya menegaskan lafaz tersebut. Keduanya boleh dihapus, ketiganya hanya boleh menghapuskan lafaz wa barakatuh. Okey, cerita begini. Kita baca sejak saat ni, kita nak buat kesimpulan. Cerita begini. Kan kita tengok, kalau kita tengok dia ada 5 kalimah. At-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat, az-zakiyat. Az-zakiyat dalam Aisyah, tasyahud Aisyah dengan tasyahud Abdullah bin Umar. Dalam tasyahud Sayyidina Umar ada penambahan az-zakiyat. Jadi ada 5 kalimah. Jadi dalam 5 kalimah ni hak yang diwajibkan adalah at-tahiyat saja. Hak lain tak baca pun tak apa. Kalau kita buang pun tak apa. Hak yang wajib at-tahiyat saja. Kalau kita baca gini, at-tahiyatu lillah, boleh, tak ada masalah. Ni kita cerita hak yang boleh. Sebab itulah kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dia akan bincang ni. Kita ada tasyahud pendek dan kita ada tasyahud yang sempurna. Tasyahud pendek ni, at-tahiyatu lillah, itu tasyahud pendek. Salamun alaikan. Ya, tasyahud yang sempurna, assalamu alaikum. Tasyahud pendek tak ada alif lam. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lafaz wa barakatuh sebenarnya ada perbezaan. Maksudnya kalau kita buang sah ke tak? Ada perbezaan pandangan. Lepas tu salamun alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tak ada kata wa asyhadu yang kedua. Kata wa asyhadu yang kedua tu yang paling sempurna. Ulang sekali lagi ya. Kalau kita belajar dalam kitab fiqh, dia akan bincang sekurang-kurang tasyahud. Sebab tasyahud akhir adalah wajib. Qadar mana yang paling kurang sekali? Kalau kita buat ni memada dah. Tapi kalau kurang daripada ni tak jadi tasyahud kita. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sekurang-kurang tasyahud adalah at-tahiyatu lillah. Jadi bermakna perkataan as-salawat, perkataan at-tayyibat, perkataan al-mubarakat, perkataan az-zakiyat, hak tu bukanlah syarat kepada sahnya tasyahud. Hanya sunat sahaja. Cuma kita tak ada penambahan az-zakiyat. Boleh juga tambah jaga-jaga. At-tahiyatul mubarakatus salawatul at-tayyibatul zakiyatu lillah. Tambah boleh. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Boleh kita buat, kita pun tak apa, sama. Dia ada riwayat. Di riwayat oleh sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi banyak kali kita kata lillah. Biasa kita saja lillah. Boleh kita kata at-tahiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, az-zakiyatu lillah, al-mubarakatu lillah, as-salawatu lillah. Boleh, tak ada masalah. Baik. Jadi ada beberapa kalimah-kalimah dalam tasyahud boleh kita buang kerana benda itu adalah disunat, dan ada benda tidak boleh kita buang. Hak yang tidak boleh kita buang hak ni, hak yang baca hamba sebut tadi. At-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh ada khilaf. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ataupun wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hak ni tak boleh buang. Hak lain boleh buang. Maksud hak lain hukum dia adalah sunat. Ini nak khabar gitu. Salah seorang daripada kalangan teman rapat kami, maksudnya salah seorang daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, nama dia Abu Abbas bin Suraij. Imam Ibn Suraij di antara ulama besar. Imam Ibn Suraij di antara ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Dikata mana? Boleh merengkas lafaz tasyahud menjadi at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahi salihin. Jadi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, tak ada sebut. Sebab atas pandangan dia wa rahmatullah wa barakatuh hukum dia sunat. Lepas tu salamun ala ibadillahi salihin. Jadi salamun alaina hukum dia sunat atas pandangan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebahagian besar riwayat dalam lafaz salam menyebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Demikian juga lafaz assalamu alaina dengan lafaz alif lam, assalamu. Dalam beberapa riwayat yang lain disebut tanpa ada alif lam. Jadi ada riwayat sebut alif lam, ada riwayat tak ada alif lam. Maka kata ulama dah ada riwayat tak ada alif lam, maka kalau tak bagi alif lam pun tak ada masalah lah, sebab ada riwayat gitu. Jadi bermakna buat bagi alif lam pun ni sunat je lah. Nampak kan? Baik. Sebahagian teman rapat kami, dia sebenarnya terjemahan lagu ni dia bukanlah terjemahan yang tepat. Dia terjemahan yang bukan terjemahan yang tepat. Hamba duk tengok kitab Al-Azkar ke kitab Riyadhus Shalihin, memang alhamdulillah banyak terjemahan daripada orang kita, orang ustaz-ustaz di negara kita sendiri banyak. Tapi setiap terjemahan ada kelebihan dan ada kekurangan. Belum ada lagi satu terjemahan hak yang lengkap, hak yang lengkap. Belum lagi ada terjemahan yang lengkap. Kita duk tengok, dan kita kadang-kadang kita sendiri terjemah kita sendiri. Ada juga terjemah, tapi yang tidak terjemah kitab-kitab fiqh ajalah. Kadang-kadang kita terjemah, lepas daripada selesai kita tengok ada juga tinggal. Kadang-kadang gitu, bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi masa kita terjemah kita tak sedar. Kadang-kadang masa edit itu kita tak sedar, lepas kita baca pula ada juga tinggal. Baik. Jadi terjemahan Riyadhus Shalihin ke Al-Azkar ke banyak-banyak kitab hadis yang diterjemahkan kepada bahasa Melayu oleh para asatidah kita memang molek lah. Cuma masih lagi banyak ada kekurangan yang perlu diperbetulkan balik terjemahan-terjemahan tersebut. InsyaAllah kita akan usaha untuk mengeluarkan terjemahan yang paling baik, insyaAllah. Doa-doakan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya sebahagian teman rapat kami, sebenarnya tak pakai tepat terjemah lagu tu. Dia gini sebenarnya dalam bahasa Arab dia kata ni ashabuna, qala ashabuna, telah berkata oleh sahabat-sahabat kami. Dia ashabuna yang diguna oleh ulama mazhab Imam Syafi'i bukan maksud teman-teman kami, bukan. Kalau teman rapat kami ni macam kawan pula, bukan. Dia teman di ashabuna ni, sahabat-sahabat kami ni adalah istilah yang diguna oleh ulama fiqh merujuk kepada ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i walaupun kita tidak sempat dengan dia. Contoh Imam Nawawi kata ashab kami telah sebut, ashab kami Imam Baihaqi, ashab kami Imam Ibnul Munzir, ashab kami sebagai contoh Imam Ibnu Suraij, sahabat kami. Sedangkan tak undang belaka. Tak ada, cuma oleh kerana mereka bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i maka dikirakan ia adalah sebagai sahabat kami. Sebahagian sahabat kami yakni ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan kedua-duanya boleh digunakan, namun yang terbaik adalah lafaz assalamu dengan alif lam kerana riwayatnya lebih banyak dan kerana lebih berhati-hati. Sedangkan tentang bacaan basmalah
Sebelum tahiyat adalah seperti berikut. Kalau bacaan basmalah dalam tahiyat seperti berikut huraian dia. Huraian dia lepas daripada ni. Sebab kita tengok riwayat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar baca bismillah dulu. Bismillah, at-tahiyyatu lillah. Ingat tak tadi kan? Tadi baca bismillah dulu. Okay, kami telah meriwayatkan sebuah hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan selain daripada keduanya tentang penetapan tambahan basmalah. Basmalah ni bismillah lah. Telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar. Dalam hadis Ibnu Umar ada bismillah. Abdullah bin Umar baca bismillah dulu. Akan tetapi Bukhari, Nasa'i dan para imam hadis lain mengatakan tambahan bacaan basmalah tidaklah sahih daripada Rasulullah. Rasul tidak tambah basmalah. Dan kalau nak tambah tak ada masalah. Sebab Abdullah bin Umar sebagai seorang sahabat pernah melakukan hal tersebut. Kebanyakan sahabat kami mengatakan tidak disunatkan membaca basmalah. Tidak sunat. Nak baca bukanlah salah, bukanlah sampai batas sembahyang, tapi hukum dia tidak sunat. Sebahagian teman rapat kami mengatakan disunatkan. Yang benar adalah tidak membacanya. Disunatkan hak yang benarnya tidak membaca basmalah. Kerana kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan bacaan tasyahud tidak menyebutkannya dalam riwayat mereka. Sahabat yang meriwayatkan tasyahud Rasulullah tidak sebut bismillah. Hak yang baca bismillah tu adalah Abdullah bin Umar. Baik. Urutan dalam bacaan tasyahud hukumnya sunat dan bukan wajib. Urutan ni turutan tertib. Apabila sebahagian lafaz didahului daripada sebahagian yang lain, maka hukumnya boleh menurut pendapat yang benar daripada kebanyakan para ulama. Imam Syafi'i menegaskan perkara ini dalam kitab Al-Um. Penyusunan saat itu bukanlah wajib. Kita kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita nak faham as-salawatut thayyibatu tahiyyatul mubarakat boleh. Penyusunan bukanlah wajib. Kita nak baca benda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru kita asyhadu an assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Boleh. Penyusunan tu bukanlah wajib. Maksudnya kita tertib saat itu bukan wajib, cuma tertib sunat. Jadi sebaik-baiknya kita susunkan bacaan tahiyat kita sebagaimana yang warid daripada Rasulullah. Baik, ini nak khabar gitu. Jadi baru kita tahu malam ni rupanya perbincangan tasyahud panjang lebar rupanya. Hak yang kita nak baca tu adalah satu sahaja daripada banyak-banyak perbincangan yang dibincang oleh ulama. Rupa-rupanya hak yang kita baca tu bukan hak wajib belaka. Ada hak sunat dan ada hak yang wajib. Rupa-rupanya bukan hak tu saja, banyak lagi hak lain. Jadi banyak sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dikenamakan sebagai ilmu. Katanya pendapat lain mengatakan bahawa harus dibaca secara berturutan seperti surah Al-Fatihah. Namun bukti akan bolehnya perkara tersebut adalah didahului lafaz salam atas lafaz syahadah pada sebahagian riwayat dan diakhirkan pada riwayat lain sebagaimana yang kami kemukakan di atas. Sebahagian ulama yang lain dikatakan mesti kena ikut turutan sebagaimana Fatihah. Fatihah ada 7 ayat. Kita kena baca bismillah dulu, baru alhamdulillah, baru ar-Rahman ar-Rahim, lepas tu baru maliki yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mesti kena ikut tertib. Kalau kita Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, lepas tu ar-Rahmanir Rahim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ke tak? Tak boleh. Tidak memadai. Kerana dia ikut tertib. Begitu juga pandangan sebahagian daripada ulama, dia kata sebagaimana diwajibkan tertib pada bacaan Fatihah, diwajibkan juga tertib pada bacaan tasyahud. Jadi mengikut susunan tasyahud saat itu, adakah hukum dia wajib ataupun tidak? Ulama ada 2 pandangan. Ada pandangan yang mengatakan tidak wajib, ada pandangan yang mengatakan wajib. Sebaik-baiknya kita baca ikut tertib supaya keluar daripada khilaf dan bertepatan dengan apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya sementara surah Al-Fatihah
Lafaz dan urutannya adalah mukjizat. Oleh kerana itu tidak boleh diubah. Jadi pandangan hak yang mengatakan tahiyat dak apa, dak wajib tertib. Fatihah wajib tertib, dak sama Fatihah dengan tahiyat. Fatihah ni Al-Quran, Al-Quran ni mukjizat. Bagaimana hak yang diturunkan kepada kita, begitulah penyusunan ayat Al-Quranul Karim. Maka penyusunan dia adalah mukjizat. Kita kena baca ikut penyusunan dia kan. Tak boleh kita nak baca belakang dulu baru pergi depan ambil tengah dulu, tak boleh. Nampak kan? Itu jawapan dia. Jadi manakala tasyahud dia bukan susunan dia mukjizat. Susunan dia bukan mukjizat, ia tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran penyusunan Al-Quran tu mukjizat. Tasyahud tak. Jadi tak ada masalah lah nak ambil hak mana dulu, hak mana kemudian pun. Yang penting baca belaka hak yang diwajibkan. Walaupun hak sebaik-baiknya adalah kita baca mengikut apa hak yang datang daripada Rasulullah. Nak cerita gitu je. Ini kita cara hukum saja. Oleh kerana itu tidak boleh diubah. Tidak diperkenankan juga tasyahud dengan selain bahasa Arab. Bagi orang yang mampu membacanya dalam bahasa Arab, tidak diperkenan, dia tak lagu tu. Maksudnya tidak boleh tasyahud selain dengan menggunakan bahasa selain daripada bahasa Arab bagi orang yang mampu membacanya dalam bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu boleh tasyahud dengan bahasanya sendiri. Dan harus ni wajib belajar sebagaimana yang telah kami jelaskan pada perbahasan takbiratul ihram. Jadi orang tu nak baca tasyahud bahasa Arab tak pandai. Tak boleh nak sebut bahasa Arab at-tahiyyatul mubarakah, tak boleh. Tak ada bahasa payah cari zaman kita ni. Jadi kalau tak boleh, mu baca dengan bahasamu pun tak apa. Baca dengan bahasamu, terjemah tasyahud tersebut kepada bahasamu. Boleh. Tapi kalau bagi orang hak yang pandai bahasa Arab, dia nak terjemah tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Walaupun kerajaan suruh, tak ada semayang semua kena baca bahasa Melayu ke? Kerajaan suruh. Dan ada ulama-ulama hak kerajaan pun fatwa gitu juga sebagai contoh. Dan benda ni pernah berlaku. Mana berlaku di mana? Di negara Turki. Suatu ketika dahulu. Jangan main pernah berlaku. Tak kira ulama kerajaan ke, walaupun kerajaan tu nama dia Islam, ulama-ulama hak yang bersama dengan kerajaan hak yang dikatakan ulama Islam, tak kira hak tu salah belaka. Siapa pun dia mesti kena baca dengan bahasa Arab kerana hak yang Rasulullah baca lagu tu. Dan di zaman sahabat sebahagian daripada orang bukan Arab masuk Islam, sahabat dakwi pun baca dengan bahasa masing-masing. Begitu di zaman tabi'i, begitu juga selepas daripada tu tak boleh kena baca dengan bahasa Arab. Jadi tak boleh kita nak tukar kepada bahasa kita bagi orang yang pandai berbahasa Arab. Katanya disunatkan dalam tasyahud untuk bersuara perlahan. Tasyahud ni kita kena baca kuat ke baca perlahan? Sunat baca perlahan. Manakala baca dengan nyaring tidak disunatkan, tidak dituntut. Tak comel lah baca dengan nyaring, baca dengan kuat. Tak comel. Dan kalau baca dengan kuat juga bukanlah sampai ke batas sembahyang. Dan hal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Semua ulama kata sepakat tasyahud kena baca suara perlahan. Buktinya adalah hadis. Dalilnya adalah hadis. Mana hadis? Yang kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, minas sunnati an yukhfiyat tasyahhud. Termasuk daripada sunnah Rasulullah adalah merendahkan suara pada bacaan tasyahud. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hasan ni maksudnya sanad hadis ni adalah sanad yang comel lah. Tapi bukanlah comel seperti sanad hadis sahih. Itu hadis hasan. Hadis hasan ni dia menilai daripada sudut sanad, daripada sudut matang. Ni di antara benda yang perlu kita kena tahu. Kita belajar ni kita kena tahu. Sebab kita jumpa sama hadis ni hasan, hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni maudhu'. Kita kena tahu kenapa dia kata hadis tu hasan. Hadis hasan ni dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah dikatakan bagaimana? Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Dia katakan hadis hasan ni adalah hadis yang mana perawi dia adalah perawi yang masyhur. Maksudnya perawi dia perawi yang dikenali. Perawi ni maksudnya ulama-ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu mana perawi. Contoh kita buat contoh tadi. Imam Malik dia buat kitab Muwatta'. Imam Malik tak dang jumpa dengan Rasulullah. Imam Malik nak kata ni perkataan Rasulullah, tak boleh.
Melainkan dia kena kabur ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Siapa kepada sahabat, siapa kepada Rasulullah. Kalau tak kabur lagu tu, ia pelawak. Mana boleh mu kata ni perkataan Rasulullah sedangkan mu tak jumpa dengan Rasulullah? Mesti mu kena kabur ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Okey, cakap kita gitu lah. Okey, contoh kita kata tadi, Imam Malik ambil daripada guru dia. Contoh Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ambil daripada guru dia. Contoh Imam Salim. Imam Salim ambil daripada guru dia. Contoh Abdullah bin Umar. Ni hak sungguh ni, hak sungguh ni. Ni bukan hak lodok ni. Ni hak sungguh, ada sungguh dalam sanad ni. Imam Malik ambil daripada Imam Ibn Syihab Az-Zuhri. Imam Ibn Syihab Az-Zuhri ambil daripada Imam Salim. Salim ni anak seorang ulama yang besar, fuqaha yang besar di zaman tabi'i, fuqaha Madinah yang besar. Nama dia Salim. Salim bin Abdullah bin Umar, cucu kepada Sayyidina Umar, anak kepada Abdullah bin Umar. Ambil daripada ayah dia Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar ambil daripada Rasulullah. Ni dia pergi sana. Ni pergi sana. Jadi nak nilai hadis tu sahih ataupun tidak, tengok sana. Orang ni guana, orang ni guana, orang ni guana, orang ni guana. Lepas tengok sana, tengok pada matang pula. Bercanggah dak matang dia, matang ni lafaz hadis. Lafaz hadis tu matang. Bercanggah dak dengan matang hak yang lain. Bercanggah ke dak? Ambil kira belaka. Maksudnya untuk menilai sesuatu hadis sebagai hasan, sebagai sahih adalah suatu benda yang cukup payah, bukan benda yang mudah. Tapi boleh dikatakan kebanyakan hadis telah dinilai oleh ulama, oleh ulama-ulama hadis. Dan ada sebahagian daripada hadis penilaian ulama berlaku kesepakatan, dan ada sebahagian daripada hadis penilaian ulama berlaku perselisihan. Ada hadis ulama ni kata sahih, ulama ni kata dhaif. Baik, bukan mudah untuk kata hadis ni dhaif, hadis ni dhaif. Sebab ada orang ustaz tu kata hadis tu dhaif. Ustaz tu ambil mana? Ustaz tu ambil mana? Dia kena ambil penilaian daripada seseorang. Ulama yang menilai hadis tu, adakah ulama yang kata hadis tu dhaif, adakah disokong oleh ulama-ulama yang lain? Ulama lain bersetuju? Kadang-kadang tidak, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ulama tu kata dhaif, ulama lain kata sahih. Jadi kita nak tahu kata hukum hadis tu dhaif kerana ustaz tu khabar, ulama tu khabar, belum lagi tepat. Sebab kadang-kadang dalam satu hadis berlaku khilaf. Sebagaimana hukum fiqh berlaku khilaf, begitu juga penilaian sesuatu hadis kadang-kadang berlaku khilaf di kalangan ulama itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, buat contohlah sebagai contoh. Hadis yang berkait dengan bacaan ni, yang buat contoh, satu contoh saja. Hadis yang berkait dengan bacaan tasbih di dalam sujud. Yang mana kalau kita tengok hadis yang diriwayat, yang sahih, yang diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Bukhari ataupun Imam Muslim, yang mana Nabi SAW ketika dalam sujud, dia rasa ucap subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali tanpa ada penambahan wa bihamdih. Okey, satu hak yang sahih. Namun dalam riwayat Imam Abu Daud, Rasul baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ada penambahan wa bihamdih dalam riwayat Imam Abu Daud. Yang mana Imam Abu Daud katakan dia, lepas daripada riwayat hadis ni, dia kata akhafu, aku bimbang bahawasanya penambahan wa bihamdih ini adalah ghair mahfuzah, tidak dihafaz, tidak ghair mahfuz. Maksudnya penambahan syad adalah istilah dia. Nak urah jadi panjang pula kalau urah ni. Jadi Imam Abu Daud sendiri dia tidak memutuskan bahawa penambahan tersebut penambahan dhaif. Maka penambahan wa bihamdi, ulama berbeza pandangan. Ulama ni cuba kaji, ulama ni kaji, ada ulama kata penambahan tu dhaif. Ada penambahan kata ulama, sebahagian ulama kata penambahan tu tidak dhaif. Jadi ada orang kata wa bihamdi tak sunat sebab penambahan wa bihamdi adalah dhaif. Siapa khabar? Ulama ni khabar. Mu tahu tak ada ulama hadis yang lain yang mengatakan bahawasanya penambahan tersebut bukan penambahan dhaif, penambahan yang hasan, penambahan yang sahih. Okey, boleh faham kan? Jadi jangan gaduh. Sebab ada setengah tu dia kata bid'ah tambah wa bihamdi. Hak tu gaduh. Gaduh dalam membuat penilaian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia mana lagi ya? Tak jumpa dah. Okey, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis, apabila hadis hasan, hadis itu boleh diterima dah. Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Hakim An-Naisaburi mengatakan sahih.
Jadi ada ulama hadis kata hasan, ada ulama hadis kata sahih. Apabila ada seorang sahabat menyatakan dengan ucapan termasuk daripada sunnah, maka hal ini sama halnya dengan mengatakan Rasulullah bersabda. Dia sahabat kata ni termasuk dalam sunnah. Maka macam Rasulullah bersabda lah. Wahai bila kamu Rasulullah bersabda. Inilah mazhab yang benar dan diikuti oleh semua ulama daripada kalangan ahli fiqh, ahli hadis dan ahli ilmu usul fiqh dan mantiq rahimahumullah. Apa dia bagi mantiq pula tak apalah, kena tengok teks asal, budak nak tengok teks asal ni. Apabila dibaca dengan suara kuat hukumnya makruh, namun solatnya tidak batal dan tidak perlu sujud sahwi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kita pada bulan akan datang, bukan bulan akan datang, ialah bulan akan datang, berkenaan dengan selawat Nabi setelah daripada tasyahud. Insya-Allah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.